Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Okay, so saya Miss Ju atau Miss Ju Fiza selaku Ketua Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak di Cybernetic College. So boleh nampak slide yang saya sertakan dekat sini sebagai kita punya guideline lah tentang jadual, tentang info-info berkaitan dengan program. Okay, so dekat sini boleh nampak adalah awak punya pensyarah untuk program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Okay, saya sendiri, Puan Jufiza binti Saleh, okay, lulusan daripada Uni Razak untuk ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak. So untuk berhubung dengan saya untuk sebarang pertanyaan berkaitan program, ada nombor yang tertera dekat situ, nombor handphone saya. Okay, so next adalah pensyarah diisi juga. Kita ada Sir Rushdie, iaitu Muhammad Rushdie Nazirul Hisham bin MD Ali. Okay, lulusan Uni Razak juga untuk ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak. Dan nombor telefon pun tertera dekat situ untuk sebarang pertanyaan berkaitan program dan juga subjek terutamanya lah yang diajar oleh siapa pelajar yang mengikuti kelas dengan Sir Rushdie. So make sure kamu save lah nombor ni, terutama bagi pelajar semester 1 ataupun yang new intake untuk program pendidikan awal kanak-kanak. Okey, ni adalah Miss Aisyah, iaitu Nur Aisyah binti Rozali. Dia sama juga daripada Uni Razak dan berserta dengan nombor handphone. Okey. Dan seterusnya Miss Syafiqah, iaitu Nurul Syafiqah binti Naim Syukri. Okey, lulusan daripada Kolej Matrikulasi Johor serta berkelulusan ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak dekat UPSI. Okey. Dan seterusnya Miss Iman Nuriman Soleha binti Muhammad Abdul Rahman, okey, daripada Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Okey, dan juga ijazah sarjana muda dekat UPSI. So, Sir Faris, ini adalah lecturer yang terbaru dan juga paling last lah. Kita ada 6 orang sahaja pensyarah, iaitu Muhammad Aiman Faris bin Abdul Hajid, okay, daripada UM, lulusan ijazah sarjana muda pendidikan awal kanak-kanak. Okay, so setiap pensyarah ada nombor handphone. Make sure pelajar-pelajar alert lah. Siap nombor handphone lecturer masing-masing. Ya, sebabnya saya akan tunjuk nanti jadual, so awak boleh rujuk lah untuk berhubung dengan lecturer yang mengajar subjek tersebut. Okey, so bagi pelajar yang mungkin first time belajar bersemuka dekat college, ni adalah lokasi untuk berjumpa dengan awak punya pensyarah dekat Office B, bangunan 154 tingkat 3. Okey, so boleh berhubunglah melalui nombor-nombor office dekat depan Office B. So awak boleh rujuk nombor office setiap pensyarah dan awak boleh berhubunglah melalui nombor handphone yang disediakan dekat depan Office B. Okey, so ni part yang paling penting terutamanya bagi pelajar yang baru semester 1, 2, 3 dan 4. Semester 5 biasa dia tak ada masalah lah. Untuk struktur kurikulum, ini adalah untuk senarai-senarai subjek yang wajib diambil oleh pelajar diisi sebanyak 90 kredit. Okay. So kita tengok setiap semester dekat sini adalah subjek-subjek yang awak wajib ambil. Okay. Untuk semester 1 kita ada MPU, ITC, English, Basic Philosophy, Foundation dan Introduction. Okay. So semester 2 dekat sini ada pilihan untuk subjek. Okay, maksudnya pilihan subjek ni sama ada awak ambil subjek bahasa kebangsaan ataupun entrepreneurship skill. Okey, di mana awak perlu rujuk balik awak punya keputusan SPM untuk bahasa Melayu. Okey, subjek bahasa Melayu kalau awak punya SPM tu tak kredit, awak kenalah ambil bahasa kebangsaan. Direct saja awak punya nama akan di-add dalam subjek tersebut. Tapi kalau awak kredit, okey, kredit maksudnya C dan ke atas. Kalau D tu tak kredit lah untuk SPM. So kalau bahasa Melayu time SPM awak adalah C dan ke atas, awak kena ambil subjek entrepreneurship skill. So saya akan tunjuk jadual nanti untuk tak mengelirukan lah. Ini sebagai guideline sahaja.
Dan subjek-subjek core yang lain, kita ada Maths, Professional Skill, Basic Approach, Planning dan Child Development. Okay, so untuk tahun kedua pula, kita ada semester 3 dan semester 4. Semester 3 pula, untuk subjek yang pertama, MPU 2313, kita ada Tamadun Islam dan juga MPU 2323, Etika dan Moral di Malaysia. So untuk subjek-subjek ni, yang mana beragama Islam, pelajar perlu ambil subjek Tamadun Islam. Yang mana pelajar bukan beragama Islam, so awak wajib ambil subjek Etika dan Moral. So untuk subjek pertama MPU tu adalah subjek pilihan. So seterusnya subjek-subjek core yang wajib diambil untuk semua pelajar semester 3 adalah Physical, Children with Special Needs, Health, Safety, Nutrition, Creativity in Early Childhood Education. So semester 4 pula tak ada pilihan subjek, wajib diambil oleh semua pelajar, iaitu subjek MPU 2412 dalam khidmat masyarakat, dan subjek-subjek core yang lain lah. Subjek core ni adalah subjek asas untuk pendidikan awal kanak-kanak. Kita ada Social, Observation, Infant, Science dan juga Curriculum. Dan untuk semester 5, kita ada subjek Spiritual, Creative Arts, Language, Play and Child Development, Parents, Family and Community Involvement. Okay, so ni tak ada subjek pilihan juga, awak wajib ambil pada semester 5 nantilah. Ni untuk info kepada pelajar yang semester 5. Untuk semester 6, awak akan pergi praktikum, okay, sebanyak 7 kredit. 7 kredit means awak perlu pergi tadika selama 7 minggu dan taska 7 minggu. So total adalah 14 minggu bersamaan dengan 3 bulan untuk masa praktikum. Okay, so untuk info-info lebih lanjut berkaitan dengan program, kita dah sediakan medium khas untuk pelajar diisi. Okay, so awak boleh screenshot ataupun scan barcode yang kami sertakan dekat sini untuk awak join group ni lah. Okey, dan juga kita ada link FB diisi. So dalam link FB ni ada banyak lah involve dalam kita punya link FB ni. Ada daripada pemilik tadika, daripada orang-orang luar tapi yang terlibat dalam pendidikan awak kanak-kanak. So semua ada dekat dalam ni. So sangat dialu-alukan kepada pelajar-pelajar yang tak add lagi kita punya yang tak like lagi link FB ni, minta like dululah. Sebabnya kalau awak dah alumni terutamanya, memudahkan awak untuk dapatkan pekerjaan lah. Sebab info-info iklan ataupun ada program berkaitan dengan webinar ke secara online. So kita akan post dalam link FB diisi. Okey, seterusnya saya pergi jadual untuk setiap kelas. Okey, kita ada semester 1 sebanyak 2 grup, 1A dengan 1B. So dekat sini boleh nampaklah jadual setiap grup yang dia nyatakan secara online dan juga yang tak diterterakan dekat situ, tak ada apa-apa, maksudnya bukan online. So ada 2 jam untuk bersemuka dan sejam online. Okey, sejam online ni kita khaskan kepada pelajar yang mengikuti fully online di rumah. Maksudnya dia tak datang ke college, dia hanya belajar daripada rumah. So kita peruntukkan sejam tu lah untuk masa online. Tapi yang mana bersemuka kenalah ikut jadual yang bersemuka 2 jam tu. Okay, so ni untuk diisi 1A, 1B. Okay, saya nak highlight juga kepada pelajar kita panggil sebagai 1M atau 2M, yang mana mereka dah ambil a few subjek macam English ataupun ITC ataupun MPU 2163 yang mana dah ambil. So sila excuse saja, tak payah masuk kelas tu. Tapi kena inform saya lah, bagi tahu Miss saya dah ambil subjek ni, beberapa subjek MPU dah ambil, just awak masuk mana-mana subjek yang tak ambil lagi. Ini untuk semester 2M lah. Kalau semester 1 yang tak pernah ambil apa-apa subjek sebelum ni, awak normal lah, follow 100% daripada jadual ni. Okey, ni diisi 2A. Boleh nampak dekat jadual ni, macam saya kata tadi dalam kurikulum struktur program, kita ada subjek pilihan. MPU 223 tu adalah untuk pelajar yang kredit bahasa Melayu. Okay, manakala MPU 2213 adalah pelajar yang tak kredit bahasa Melayu time SPM.
So mana yang kredit tu ambillah subjek dengan Puan Nelly. Yang tak kredit tu ambil subjek dengan Cik Kanita. Tu saja. So awak tak perlu masuk dua-dua subjek. Awak kena pilih salah satu saja mengikut kelulusan SPM masing-masing. Okay, sama juga untuk semua subjek, semua kumpulan semester diisi 2. Okay, kita ada diisi 2A, 2B. Ada dua grup ni lah. Follow macam Miss kata tadi. Yang lain kau subjek tak ada masalah. Okey, diisi 3 pula option yang sama, iaitu pilihan subjek sama ada tamadun Islam atau etika dan moral. So etika dan moral untuk subjek yang bagi pelajar bukan beragama Islam, dan tamadun Islam adalah untuk pelajar yang beragama Islam. So masuk salah satu subjek. Dan juga core subjek yang lain macam subjek diisi 2, 3, 3, 3, itu awak wajib ambil lah. Kecuali subjek MPU saja itu masuk salah satu. Okey, diisi 4 pun tak ada masalah. Awak just follow 100% daripada jadual masing-masing. Macam Miss kata, awak cuma alert lah. Yang mana dah belajar bersemuka, awak dah tak ada kelas online. Yang mana ada kelas online tu hanya pelajar yang menjalankan kelas secara online masa sekarang ni lah. So follow jadual ni. Kalau kelas start 8.30 hingga 10.30, awak kena ada dekat kelas tu sebelum 8.30. Sebabnya 8.30 kita dah mulakan kelas. Okay, sama juga dengan diisi yang lain. Diisi 4A, 4B. Okay, sorry kenapa tak gerak Okey, so ni diisi 4B. Okey, sambil saya menerangkan ni, jadual-jadual ni awak boleh screenshot lah daripada handphone masing-masing. Okey, so kita guna paperless sekarang. Awak just tengok daripada visual macam ni. So awak boleh dapatkan jadual. Sama juga diisi 4C dan diisi 4D. Mana-mana community service macam MPU 2412 dengan Puan Farah, awak jangan temis lah. Sebab dia adalah subjek wajib juga untuk awak ambil pada semester 4. Okey, yang terakhir adalah diisi 5 untuk pelajar di tahun akhir. Okey, untuk core subjek, dekat sini awak just follow 100%. Tak ada option. Dan juga bolehlah ambil jadual ni untuk simpanan masing-masing. Saya rasa semester 5 diisi tak ramai, dalam 13 orang saja. So tak ada masalah untuk kami follow up untuk grup ikut jadual diisi 5. Okay, so far itu saja penerangan berkaitan dengan program. Okay, so wish you good luck untuk semester ni secara online ataupun bersemuka. Sebab ada yang tanya, boleh tak buat kelas secara online atau boleh tak buat kelas secara bersemuka. Kalau awak nak online, tak ada masalah, awak boleh proceed kepada online. Anything berkaitan dengan subjek, berkaitan dengan kelas, kita akan inform dalam grup Telegram masing-masing. Sebab kita sekarang pun dipanggil sebagai belajar secara hybrid, iaitu belajar secara bersemuka plus belajar secara online ataupun visual lah. Okay, memang mindset kita pendidikan itu adalah sebagai seorang guru. Okay, tetapi for nowadays kita perlu tahulah konsep definisi bahagian pendidikan tu dah meluas, terutamanya untuk pendidikan awal kanak-kanak lah. Sebabnya dalam pendidikan awal kanak-kanak ni kita ambil skop kanak-kanak. So skop kanak-kanak kita boleh jadi pengurus dekat taman tema kanak-kanak. Kita boleh buat bisnes ataupun niche product berkaitan dengan kanak-kanak. Niche product ni kita macam jual buku berkaitan kanak-kanak, kita jual materials, bahan mengajar untuk kanak-kanak. So kita boleh jadi usahawan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Dan juga kita boleh jadi konselor. Konselor ni ismin kita bagi masyarakat tahu tentang apa dia pendidikan awal kanak-kanak, dan juga apa yang diperlukan orang di luar sana untuk berminat mengikuti program pendidikan awal kanak-kanak. Selain itu kita boleh jadi marketing lah, marketing mempromosikan pendidikan awal kanak-kanak ni.
Tak kisah awak bekerja dekat mana-mana pun, yang penting berkaitan kanak-kanak, itu dikira sebagai job perspektif kita. Macam saya, awak nampaklah sebagai lecturer, tapi sebenarnya pendidikan awak kanak-kanak ni job description dia meluas. Awak jadi boleh jadi pengusaha tadika, okey. Awak boleh jadi supplier ataupun pengurus dekat dalam tadika tu sendiri, okey, principal, penolong guru, ketua guru, okey, banyak. Kalau nak cakap pasal guru, kita dah basically tahulah. Tapi untuk industri pendidikan awak kanak-kanak sekarang ni, cabang dia dah meluas. So, awak punya peluang pekerjaan tu lebih banyak lah. Okay? So, harap menjawab persoalan-persoalan. Kalau berminat pun boleh cari dekat mana-mana. Laman web berkaitan dengan pendidikan awak kanak-kanak. So, banyak job yang ditawarkan. Kalau bahagian government ni, kita ada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay, dan cikgu-cikgu yang lain lah, Tabika Perpaduan, Tabika Kemas, untuk pendidikan di peringkat awal ya, terutama pelajar yang baru nak tahu pasal pendidikan awal kanak-kanak. Okay, macam kita tahu, kanak-kanak ni adalah kita gambarkan sebagai kain putih. So, kitalah orang dewasa yang mencorakkannya. So, mereka ni pure. Mereka tak tahu apa benda yang salah, benda yang betul. So, kita orang dewasa sebagai guru, ibu bapa, kita perlu ada ilmu berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak. Untuk membantu mereka ni, membantu kanak-kanak ni berkembang dengan baik. Dari segi fizikal, sosial, konektif, apa lagi? Emosi dan juga bahasa kanak-kanak. Sebab tu kita tengok kanak-kanak ada yang masalah, contohnya autism, masalah language disorder. Okay, perkembangan yang delay kita panggil disebabkan oleh ada masalah dari segi perkembangan kanak-kanak tu sendiri. So kita sebagai guru, sebagai orang yang kita panggil pakar lah, yang ambil tahu belajar tentang pendidikan kanak-kanak ni supaya kita dapat membantu kanak-kanak ni. Kita tahu usia 2 tahun perkembangan kanak-kanak dah boleh bercakap. Tapi pada usia 2 tahun masih tak boleh bercakap. So, kita wonder why, kenapa kanak-kanak tak boleh bercakap. So, kita bantu mereka dengan cara penyediaan aktiviti ataupun terapi yang bersesuaian. So, nak tahu cara yang bersesuaian untuk membantu kanak-kanak ni, sebab tu kita belajar. Ambil program pendidikan awal kanak-kanak ni, diploma ke, ijazah ke, untuk kita boleh membantu kanak-kanak ni develop dengan baik ataupun secara normal. Okay? Sebab pendidikan awal kanak-kanak kita tahu sangat penting, di mana kanak-kanak daripada tak pandai membaca kepada pandai membaca, daripada asuhan yang baik untuk menjadikan kanak-kanak tu berkembang dengan baik. Kita baru nak beralih lah daripada pandemik kepada endemik. So kita putuskan dekat Cybernetic College, kita mula bersemuka disebabkannya kekangan, mungkin masalah terutama kawasan luar bandar, internet line problem, tak boleh belajar fully secara online, dan juga ada yang masalah dari segi kewangan, mungkin disebabkan pandemik ni hilang pekerjaan oleh daripada ibu bapa sendiri. So walau bagaimanapun disebabkan pandemik ni dah semakin berkurang, macam kita dah mula okey. So kita harap pelajar semua dapat datang ke college. Okay, walaupun kita bagi masa pada sekarang ni hybrid untuk awak belajar online. Okay, masih boleh untuk belajar online, tapi sangat-sangat digalakkan untuk datang ke college belajar secara bersemuka. Okey, sebabnya kita memang sediakan hostel kepada pelajar-pelajar. Awak boleh rujuk DSA lah untuk bahagian penginapan. Okey, siapa yang insecure tak ada penginapan apa, jangan risau, college sangat membantu pelajar-pelajar untuk menguruskan pembelajaran awak, terutama masalah penginapan ke, masalah kelas ke. Okey, kita ada grup dengan pelajar dekat Telegram, terutama grup-grup dengan subjek lecturer awak masing-masing. Boleh tanya dan juga mengadu tentang masalah masing-masing. Mungkin awak nak fully online, just inform sajalah pensyarah masing-masing supaya awak punya pembelajaran online tu berjalan dengan baik. Okey, dan kita harap juga pada pertengahan semester nanti, waktu midterm break tu, semua dapat kembali ke college. Okey, sebabnya kita belajar secara bersemuka ni lebih banyak manfaatnya lah. Selain kita lebih alert dan juga otak kita lebih berfungsi dengan baik kot. Kebanyakannya lah yang berkata macam tu. Pelajar pun suka datang ke college ni sebabnya persekitaran kita yang banyak kemudahan-kemudahan untuk para pelajar belajar. Okay, sangat memudahkan untuk pelajar jugalah. Okay, dalam masa sama, of course kita akan berjaga-jaga untuk pasal
pandemik masa kini.